lobster jom ambil. Assalamualaikum, what's up beautiful people. Puan Yehwe dah water pindau. So musim PKP bersyarat ni mungkin korang rasa bosan, tak tahu nak buat apa. Mungkin ada hobi tapi hobi terhalang dan sebagainya. So jangan risau, tonton je muka saya. Apa khabar semua? So hari ni saya bersama dengan kak saya akan melawat dan juga menemu bual seorang pengusaha dan juga penternak lobster air tawar. Jadi bagi korang yang berminat untuk melakukan bisnes lobster air tawar ataupun korang ingin membela sebagai perhiasan di rumah, sila tonton video ini sehingga habis. Okey, jom kita lanjut terus. Kita pergi ke tempat ataupun lokasi pengusaha tersebut. Okay, kita sudah sampai bos. So dalam kot. Halo, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, saya ada dekat rumah ni. Ah, dekat rumah eh? Okay, bos sampai bang. Ada dekat dalam ni. Alright. Saya nampak kita pak. Okey. Alright. So guys, kita dah sampai dekat lokasi tempat ternak lobster. Jom kita masuk. So ni owner dia. Baik pun. Lobster jom ambil. Ini ada lobster. Okey. Nama saya Muhammad Saifullah. Okey. Nama perniagaan kalau dalam page ada Lobster Malaya di Facebook page, dan kedua kami ada Instagram Lobster Malaya juga. Okey. Dan Lobster Malaya ini adalah satu orang panggil entiti perniagaan yang fokus kepada lobster dan juga seafood dan juga makanan-makanan laut. Okey. Untuk makluman, saya belajar lobster ni lebih kurang dalam setahun lebih. Okey. Lepas tu saya memulakan perniagaan ni dalam masa PKP. Seminggu sebelum PKP tu saya membuat research, dan masa PKP tu saya fully run business ni. Dan alhamdulillah setakat ni lebih kurang 20 hingga 30 kg sebulan lobster saya diniagakan untuk dipasarkan pada orang-orang Melaka khususnya. Dan selain itu saya juga menjual lobster induk untuk diternak oleh orang-orang Melaka dan sekitar Melaka seperti Johor dan Negeri Sembilan. Okey. Untuk lobster ni
daripada kajian yang saya buat dan juga daripada perbincangan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Setiap lobster dalam saiz 1 kaki boleh memuatkan 4 ekor lobster bersaiz 5 hingga 6 inci. Maknanya kalau saiz kolam kita 4 kali 6, maknanya 4 kali 6 24 kaki, kalikan dengan 4. Itu adalah maksimum lobster yang boleh hidup pada dalam kawasan itu. Kalau contoh dalam akuarium ni, saiz 2 kali 1, dan dia boleh duduk lebih kurang dalam 2 kali 1 kalikan dengan 4. Maknanya 8 ekor lobster boleh dimuatkan dalam ni. Kalau lobster kecil tak ada masalah. Yang Lobster kecil kalau saiz macam ni 100 ekor boleh muat. oh 100 ekor. Dia berdasarkan saiz. Yang ni adalah saiz 5 hingga 6 inci. Maksimum boleh letak berdasarkan pengalaman lebih kurang 8 ekor lobster. 8 ekor 2 kali 1. Untuk makluman, permulaan saya adalah di rumah. Okey. Saya membuat eksperimen saja. Dan di rumah saya ada lebih kurang dalam 7 buah kolam. Okey. Dan dekat rumah saya buat dalam orang panggil konsep pembenihan dan juga mencari anak-anak lobster untuk dipasarkan dan juga untuk dibesarkan di kolam-kolam ini. Dan di sini saya buat untuk khusus kepada proses pembesaran lobster. Lobster yang bersaiz lebih daripada 3 hingga 4 inci saya akan letakkan di kolam ini untuk dibesarkan. Di rumah saya banyak anak-anak benih-benih lobster. Sekarang dianggarkan lebih kurang 6,000 benih lobster yang ada di rumah saya untuk dibesarkan dan kemudian dipindahkan dekat tempat ini. Yang dalam ini lebih kurang dalam 6 buah kolam bersaiz 8 kali 4 kaki. Yang satu kolam boleh memuatkan lebih kurang 120 hingga 150 ekor lobster. Banyak. Dan kami akan cuba naik atau upgrade lebih banyak kolam untuk menambah kapasiti untuk kita berbolehan untuk pasar kepada pasaran luar. Lobster adalah orang panggil haiwan omnivore. Omnivore ni dia boleh makan apa saja. Kalau awak letakkan isi apa ikan isi ikan yang dalam mati, dia boleh makan. Dan kalau kawan dia mati, dia makan kawan dia. Sifat omnivore ni memang spesies lobster ni dia makan semua apa saja yang mendap di bawah. Termasuk anak yang dia telurkan. Anak yang baru menetas, benih tu dia akan makan anak dia juga. Sebab sifat lobster ni dia makan apa saja. Lobster ni percentage dia makan adalah lebih kurang dalam 2% daripada saiz berat dia. Maknanya kalau you bagi 2-3 biji pellet tu dah cukup dah. Dah cukup dah Sekali makan. Pellet dedak Pellet dedak yang tidak terapung. Dia kena mendak dekat dasar. Kalau dia terapung, lobster tak makan. Ya. Faham? Dia nak kata bajet sebab semua ni dibayar melalui pengalaman. Sebab kita dalam mana-mana perniagaan pun kita kena try and error. Betul. So mula-mula saya cuba dengan 2 kolam dekat rumah dan letak lobster dan tengok lobster tu saya akan jaga pH air dia. pH lobster yang sesuai adalah 7.4. Dan kandungan amonia juga kena jaga kurang dengan pasang sistem filter dia. Dan lebih kurang dalam seminggu saya tengok lobster tu hidup. Dan dalam masa yang sama lobster yang saya belah tu bertelur. Dan apabila bertelur, seekor lobster yang bersaiz 5 hingga 6 inci boleh ada lebih kurang 200 hingga 300 ekor telur anak. Dan anak tu saya besarkan dan bertambah. Dan saya rasa modal saya pada permulaannya tak sampai RM300 untuk mulakan. Dan bercambah sehingga sekarang lobster yang saya pernah pasarkan pada bulan Ramadan bulan lepas 700 ekor lobster sehari. Sehari. Sebulan. Sebulan. Maknanya kalau kita bela sepasang pun dah boleh Dah boleh dah. Masalah. Boleh.
Seekor lobster dia boleh bertelur atau mengawan dalam setahun 3 hingga 4 kali. 3 hingga 4 kali. 4 kali. So proses untuk dia keluarkan anak lebih kurang dalam masa 40 hari. Okey. Kematangan anak dia induk untuk jadi seekor lobster yang bertelur. Dalam ni ada lobster yang bertelur yang saya dah asingkan. Okey. Khas untuk tapi dia dah menguruk dalam. Dia menguruk dalam. Dia dah bertelur. Dia dah bertelur dan akan menetaskan anak dia. Anak dia dah bila-bila masa boleh keluar. Okey. Dan ini ada anak-anak dia memang sangat halus. Besar dia macam besar biji beras. Seekor anak. Kalau boleh you dalam sistem akuarium, you tidak perlu meletakkan orang panggil motor yang sedut untuk tapis saya. You kena guna sistem yang dipanggil sebagai span system. Span Span system ni dia akan keluarkan buih dan akhirnya buih tersebut akan menghasilkan oksigen dan penyerapan kotoran akan berlaku dalam span. Dan penyerapan kotoran ini akan memaksimumkan anak lobster itu mati disebabkan disedut oleh mesin konvensional atau motor yang biasa sedut tukar air tu. Ini sistem ni baik untuk ibu yang sedang bertelur dan juga anak-anak lobster. Makanan pun masih sama. Tak kisah dia boleh makanan dia adalah ini adalah hydrilla. Hydrilla adalah jenis rumput laut. Rumput laut yang menjadi makanan bagi lobster. Lobster suka makan dia. Matangan lobster adalah berdasarkan saiz lobster. Contohnya lobster yang matang yang sesuai untuk orang panggil kita proses mengawan adalah lebih kurang 4 hingga 5 inci. 4-5 inci panjang lobster tu dikira daripada kepala hingga ekor dia. Kalau 4-5 inci tu sesuai untuk disenyawakan. Anak dia pun lebih kurang dalam 200 hingga 300 ekor. Kalau 5 hingga 6 inci hingga 7 inci dia, anak dia boleh dihasilkan lebih kurang 500 hingga 600 ekor anak. Mana potensi lobster ni untuk dipasarkan ataupun diceburi oleh anak-anak muda sangat tinggi. Sebab lobster ni dia ada orang panggil peminat dia sendiri. Contoh saya pernah ditawarkan lobster warna oranye ni. Ada seorang pernah menawarkan harga lebih kurang dalam RM80 seekor dan dia nak beli pada saya. Dan saya kata saya nak jadikan baka untuk menambahkan lebih banyak koleksi lobster oranye. So saya tak jual lagi. Sebab saya dalam proses untuk mencari baka-baka lobster warna oranye. Saya rasa tarikan atas hobi masing-masing lah. Dan untuk makluman dekat sini kita pasarkan harga lobster sepasang RM45 hidup kalau nak. Kalau nak murah boleh bincang dengan ejen-ejen kami. Itu dia. Beli banyak insya-Allah dan bagi reduce price. InsyaAllah. Orang juga supply benih-benih lobster. Mantap. Untuk makluman sekarang ada lebih kurang dalam 3 hingga 4,000 anak benih tu untuk kita jual pada orang-orang yang ingin memulakan orang panggil hobi memelihara lobster dan juga nak cuba menceburi bidang-bidang perniagaan dalam lobster ni. Selain itu kita juga sediakan package untuk orang panggil kalau orang nak berniaga, nak mencuba pelihara lobster, ada package A, package B, package C yang orang panggil harga yang sangat minimum untuk orang tu menceburi bidang lobster. Dan kita juga akan kongsikan pengalaman kita dalam semasa menjaga lobster ini. Lobster ni dia pembesaran dia bergantung kepada khasiat gizi makanan. Contoh kalau lobster dalam 7-8 bulan boleh jadi besar macam ni. Kalau kita masuk kolam tanah dalam 6 bulan je dah besar. Sebab kolam tanah ni ada orang panggil nitrat yang baik untuk kandungan makanan yang baik, zat yang baik untuk lobster ni membesar. Dalam kolam ni mungkin dia lambat tapi pembesaran dia tu akan lebih baik kalau kita tahu jaga kaedah-kaedah dia. Untuk makluman, kebanyakan customer saya atau pelanggan saya adalah daripada bangsa Cina. So orang Chinese ni dia orang suka makan makanan seafood. Bagi orang bangsa orang Melayu ni, dia suka
orang panggil jaga atau letak lobster dalam akuarium. Untuk makluman sekarang lebih kurang setiap hari orang order pada saya untuk membeli sepasang lobster untuk diletakkan dalam akuarium mereka. Okey. Untuk perhiasan rumah. Hiasan. Kebanyakan daripada orang Melayu kita. Orang Melayu kita. Kalau Chinese, diorang suka makan. Makan Okey, saya juga terjebak dalam bidang perniagaan. Contoh kedai makan. Okey. Dan antara menu yang diorang ada adalah menu nasi lemak lobster. Mantap, bro. Dan kedua, kita orang ada menu mi kari lobster. Oh, dahsyat. Dan yang ketiga, kita ada menu kuih tiaw lobster. Azad, bro. Ya. Okey, sebab lobster ni bagi saya bidang ni kurang diceburi oleh orang Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bahan makanan. Makanan dalam industri kita adalah tindakan bisnes yang takkan lupa. Sebab hari-hari orang nak makan. Makanan, pakaian. Dua perniagaan ni memang manusia perlukan hari-hari. Dan bagi saya, bila lobster ini dijadikan menu sajian makanan dan mula diterima, akhirnya akan membentuk satu komuniti orang yang boleh lobster ni bukan hanya boleh dimakan oleh orang VVIP saja, tapi boleh dimakan oleh rakyat marhen seperti kita. Ya, untuk orang-orang di luar sana, anak-anak remaja yang nak mencuba bidang lobster ni, setiap perniagaan dia ada risiko masing-masing. Tetapi yang penting kita perlu cekal dalam hati dan juga tekad. Walau apa keadaan sekalipun, dalam bidang perniagaan ni kita perlu buat dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama, buat bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita perlu bijak dalam monopoli situasi. Jika sekarang masa COVID-19 ni, orang tidak ramai pergi kedai makan. Kita kena fikirkan satu cara, iaitu adalah dengan menggunakan sistem COD, delivery. Sistem delivery ni mudah, orang panggil sedang diterima oleh lebih ramai orang. Dan saya harap melalui penambahbaikan dengan cara sistem COD, marketing perniagaan, dia akan membantu anak-anak muda ini untuk lebih berkembang perniagaan dia. Ya. Sekiranya kalau ada customer kata, boleh tak abang buat macam satu khusus kepada orang-orang yang nak menternak ke ataupun sebagainya? Ya, insya-Allah. Kita pun sebagai orang Islam kena bantu orang Islam yang lain. Dan anak-anak muda ramai juga yang datang ke sini, "Bang, macam mana nak bela lobster?" "Bang, saya dah ambil lobster ni, saya macam mana?" Kalau you all datang dekat sini, kita akan ajar you daripada A sampai Z, macam mana nak bela lobster, macam mana nak pasarkan lobster, dan bagaimana untuk memulakan perniagaan sampingan melalui lobster. Ya, Lobster Malaya. Lobster Malaya. Location apa ada share dekat FB ke? Ada location. Kalau nak pergi location, pergi type je restoran di Cherry atau kedai makan di Cherry. Kita orang beroperasi di belakang kedai makan di Cherry. Okey, nanti saya letak link kat description. Jangan risau. Jangan risau. Ya, untuk penonton di luar sana, masyarakat di luar sana yang jika ingin belajar untuk mencari ilmu tentang lobster, boleh datang di sini. Yang pertama. Yang kedua, jika nak memasarkan lobster atau menjadi ejen lobster pun boleh datang di sini. Dan yang ketiga, kalau nak belajar menu-menu masakan lobster, dan kita akan cuba bantu masyarakat di luar sana dengan membekal lobster dengan harga yang amat istimewa. Melalui usaha ini dan kerjasama ini, kita akan pastikan menu-menu lobster ini diterima oleh masyarakat dan akhirnya menaikkan ekonomi kita, orang Islam khususnya. Ya, selera VIP, harga marhen. Itu dah. Lobster Malaya. So, kita dah selesai video kita untuk kali ini. So, korang kalau nak tengok cara macam mana kami masak, ini lobster. Nampak tak? Lobster dia dah beruap sikit So, kita lihat video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan video seterusnya. Okay. Mantap je, bang.